Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqada wa tanfariju bihi al-kuraba wa tuqda bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi dalam siri kuliah kita yang ke-12. Kita telah sampai kepada tanda-tanda gangguan jin ketika jaga, di mana kita telah membincangkan bahawa sekiranya ada 3 tanda seorang itu ketika tidur, 2 tanda ketika jaga, maka kita mungkin telah boleh menyampaikan kesimpulan bahawa orang ini ada gangguan. Katalah tuan-tuan ya, kita dah dapat dalam banyak-banyak yang saya bagi tadi dah ada 2 tanda jaga. Kemudian nanti katalah kita dapat 3 tanda ketika tidur. Tapi bila kita buat pemeriksaan seterusnya, ru'yah dia, scan dia tidak menunjukkan apa-apa respon. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Nanti kita akan bincang bahawa ada setengah jin juga dalam keadaan tertentu dia akan keluar daripada tubuh pesakit. Dan terutamanya ketika kita sedang merawat, dia keluar, dan bila pesakit keluar dia akan sakit. Semula sama seperti belum dengan simptom-simptom yang tadi. Jadi bagaimana kalau kita berdepan dengan kes ini? Dalam akrin kami ada satu kaedah untuk memerangkap jin itu supaya dia tak boleh keluar. Kita perangkap dia, kita ajar pesakit untuk merangkap jin yang mengganggu dan datang dengan keadaan jin terperangkap dalam tubuhnya. Ada setengah orang kata ini negatif. Kenapa kita biarkan jin terperangkap dalam badan manusia? Bagi saya jawapannya ialah sampai bila kita akan dapat merawat. Kalau jin ini memainkan peranan kaedah, kalau dia pergi jumpa perawat dia keluar, jumpa perawat dia keluar. Jadi selalunya kemudian kita tak bagilah tempoh yang lama untuk dia perangkap jin dalam tubuhnya. Dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk tidak membiarkan lama. Jadi insya-Allah kita akan sampai nanti teknik macam mana merangkap jin dalam tubuh manusia. Tunggu sesi-sesi dalam kaedah-kaedah rawatan. Baik. Kita sambung lagi tentang tanda-tanda jaga. Orang yang ada gangguan, dia sedih tanpa sebab atau alasan yang remeh. Perhati tuan-tuan, kalau kita jiwanya terlalu sensitif pun itu di antara ciri. Contoh mudah saja, dalam rawatan akrin ni kita akan minta dia baca satu ikrar yang dikatakan ikrar pemutus. Apabila dia membaca ikrar ini, orang yang sakit ini baca ikrar, dia akan menangis kadang-kadang. Jadi
Baca ikrar pun menangis. Logik tak tuan-tuan? Tentu tak logik, tetapi inilah yang berlaku. Kerana bila katakan ikrar pemutus, jin di dalamnya akan merasa sedih. Jadi kalau orang yang sedih tanpa sebab atau alasannya terlalu remeh, dia berpotensi ada kemungkinan di dalam tubuhnya ada jin yang mengganggu. Ya. Seterusnya, orang yang ada gangguan ini, ketika jaga, simptomnya ialah dia suka mengasingkan diri daripada orang ramai. Kerana ia berasa seolah-olah semua orang memusuhinya. Dan kita akan dapati dia hilang kepercayaannya terhadap orang lain. Seorang yang ada gangguan, dia suka menyendiri. Dan dia menganggap semua orang benci kepada dia, memusuhinya. Jadi ini jadi masalah sosial kepada orang yang ada gangguan. Dia ada masalah tidak mahu melakukan sosial dengan orang lain. Dalam satu kisah yang saya pernah rawat, kedua ibu bapa mendapati anak dia berubah, mengasingkan diri dalam bilik, tak keluar-keluar daripada bilik. Keluar hanya keperluanlah, nak masuk bilik air, nak minum, nak makan, keluar masuk bilik. Sehingga ibu bapa merasakan bahawa kemungkinan mereka telah menyinggung anak ini, sehingga anak ini tak mahu keluar bilik. Mungkin anak tersinggung. Tapi kerana ia terlalu lama dan mereka merasakan tak ada sebab untuk tersinggung, pesakit pelajar lepasan SPM ini, seorang perempuan, dibawa oleh kedua ibu bapanya berjumpa dengan saya. Tuan-tuan, mengasingkan diri, dia curiga dengan parent dia tak percaya dengan ibu bapa dia, dan bila saya rawat, ternyata pada tubuhnya ada jin yang jatuh cinta dengan dia. Bila jin jatuh cinta, makna dia kalau boleh tak mahu orang lain, even keluarganya, rapat dengan orang yang dia jatuh cinta. Dia nak memiliki sungguh-sungguh, sehingga dia kata, saya sanggup mati bersamanya. Letih saya kata, tuan, kamu jin, dia manusia. Itu sebab aku nak mati. Bila kami mati, nanti kami bersama. Jadi sinilah tuan-tuan kepandaian kita pula dalam membetulkan keadaan. Tetapi dalam banyak keadaan kalau jin dah jatuh cinta, agak sukar untuk kita rawat. Dia samalah seperti manusia, tuan-tuan. Manusia kalau dah jatuh cinta ni, kita katalah orang ini tak ada pekerjaan, orang ni pencuri, orang ni penagih dadah, semua tak masuk. Jadi ada masanya, ada ketikanya saya terpaksa meleraikan hubungan mereka dengan kaedah-kaedah yang kita akan sampai nanti, insya-Allah. Baik. Seterusnya, orang yang ada gangguan ini, dia banyak mengabaikan kerja, mengabaikan rumah, mengabaikan suami atau isteri, atau sekolah ataupun universiti. Dia paling mudah saya kata ginilah. Saya ada kes misalnya pelajar yang tak nak ke sekolah. Pelajar tak nak ke sekolah. Ada kalanya dia nak sekolah. Sampai pagar sekolah, dia tak nak keluar dari kereta. Mana dia, begitu juga dalam kes nak bekerja, malas nak kerja, rasa beban kerja. Jadi dalam kes macam saya katakan tadi, kes pelajar tak nak ke sekolah, apabila saya lakukan, kami di Akrim melakukan siasatan, didapati dalam tubuhnya, di antara sebabnya yang dia tak nak sekolah ini ada jin tua. Jin tua, kawan tu dah tua, jin tu masuk dalam badan seorang pelajar sekolah rendah. Jadi jin tua ni dia nak tidur je, dia tak boleh nak fikir. Jadi kerana dia dalam tubuh seorang budak ni, jadi budak ni dia dibawanya budak ni supaya tak mau pergi sekolah. Dan
kerana ia ada berkaitan dengan kes-kes tertentu, memang agak sukar dirawat. Tetapi semua dengan izin Allah. Berilah masa, berilah kesempatan, lakukanlah bersungguh-sungguh, insya-Allah. Baik. Tanda yang seterusnya ialah sakit tulang belakang atau sakit pinggang. Jadi sakit pinggang ini adalah salah satu daripada ciri gangguan. Kenapa ya? Kenapa sakit pinggang? Yang pertama, yang tadi kita kata sakit kepala, ada sebelum ini kita kata pening. Pening kerana jin tinggal di kepala lah. Sakit pinggang juga kerana jin berada di pinggang. Mudahnya begitu. Jelasnya, di mana jin ini berada, kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah dengan segala kesempurnaan akan terganggu. Dan terganggu itu menyebabkan kita sakit. Ada beberapa jin yang dikenal pasti suka tinggal di pinggang. Satu, jin saka, jin warisan. Yang kedua, jin seher. Yang ketiga, jin jatuh cinta. Jadi orang lelaki atau perempuan sakit pinggang, di antaranya sakit pinggang ini bila? Sakit pinggang ketika tidur. Maknanya bila dia bangun tidur, dia sakit pinggang. Sepatutnya kalau kita tidur, kita bangun pagi, tentulah kita dalam keadaan fresh. Badan kita dah rehat. Tetapi orang yang ada gangguan, dia bangun, dia sakit pinggang. Okey. Baik. Bagi mereka yang sakit pinggang, kecualilah kalau dia ada datang darah haid, ada masalah sakit sersema, jadi itu dikecualikan sebab dia mengalami sakit. Tetapi bagi siapa yang sakit pinggang, saya ambil satu kaedah yang membantu, yang tuan-tuan boleh lakukan sama ada gangguan ataupun tidak. Caranya ialah ambil daun sop, anda kerat dengan batang-batangnya sekali, sedikit, kemudian anda rebus atau kenakan air panas dalam secawan, jadikan dia minuman harian anda. Ini di antara kaedah untuk merawat sakit pinggang. Jadi, cuba kaedah dulu, itu kalau sakit fizikal. Tapi kalau bukan sakit fizikal, ada kaedah lain. Nanti kita akan sampai kepada kaedah penggunaan untuk orang yang sakit pinggang. Baik. Tanda seterusnya, beberapa anggota badan kebas tanpa sebab. Dan ia susah digerakkan dan dia hanya dapat digerakkan dengan kepayahan yang sangat amat sangat. Ada orang kebas dan sampai tangan ini tak boleh bergerak. Bukan ditekan, tapi dia kebas. Kebas tangan tu tanpa sebab, bukan ditindih, bukan ditekan. Dan bila dia dah kebas, dia tak boleh gerakkan. Sama juga kes ini, kebas bermakna aliran darah tidak dapat mengalir. Itu mudah. Kenapa aliran darah tak mengalir? Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah berkata, Inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Atau kama qala. Sesungguhnya syaitan bergerak dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi, kalau dia masuk aliran darah, dia boleh menyekat aliran darah. Bila menyekat aliran darah, kawasan yang disekat ini akan menjadi kebas. Dan bila kebas, sampai satu ketika, ini menyebabkan tidak boleh digerakkan. Tanda seterusnya ialah perjalanan haid bagi seorang wanita tidak teratur. Bagi masalah edaran haid yang tak teratur ini, kita letakkan hampir 100% ia adalah gangguan. Kecuali dia disebabkan oleh fizikal lain. Tetapi hampir 100%. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW dalam satu sirahnya, seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW tentang edaran haid yang tak teratur ini. Nabi berkata, itu adalah gangguan jin. Itu adalah gangguan syaitan. Jadi, apabila Nabi kata begitu, maka kita mengambil sikap yang sama dan tuan-tuan boleh uji. Kalau jadi tuan-tuan seorang perawat, anda boleh uji bagaimana untuk mengetahui masalah edaran haid ini gangguan atau tidak. Tetapi saya telah membuat beberapa kajian dan membuat beberapa analisa. Untuk mereka yang darah haidnya tidak teratur, bukan susah untuk kita berusaha. Ya, kesembuhan itu milik Allah.
Apa yang tuan-tuan kena buat? Cari kain, cari serban, lipat elok-elok, gulung elok-elok, macam kita buat satu pemukul, nah. Kemudian pegang, baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca 3 kul, tiup pada kain tersebut, dan si suamilah yang buat ni, sebabnya edaran haid ni seorang wanita. Saya bagi tempoh 10 hari saja. Si suami tolong pukul isteri ini menggunakan dengan kain tadi. Kain yang telah digulung macam jadi kayu tu kita pukul, bermula daripada kepala sampai secara ditelentang, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerakkan ke bawah sampai ke bahagian perut, pusat ke bawah ni, lamakan memukulnya dan teruskan ke hujung kaki. Ulang lagi daripada kepala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini lama sikit, bawa ke hujung dan buat selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian minta wanita, isteri kita ini atau anak kita ini tiarap, lakukan yang sama, pukul daripada kepala, perlahan saja tuan-tuan. Tapi kalau kuat lagi bagus, kerana sama ada anda baca atau tidak, jin dalam badan ini apabila kita pukul dia akan kena. Tetapi bila kita baca lagi dengan menggunakan ru'yah tertentu, kesannya lebih hebat. Saya bagi mereka yang ada masalah edaran haid tak selesai, tak teratur, 10 hari, maknanya 10 malam. Sekiranya masih tak selesai, barulah jumpa dengan perawat. Nah, buat ini dahulu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada sesiapa yang bermasalah. Suka berada dalam bilik tandas atau bilik air. Pertama kita tahu dalam tandas ada jin yang mengganggu. Hubsi wal habais. Dua jenis jin, jantan dan berzina dalam bilik air. Orang yang ada gangguan, bila dia masuk ke dalam bilik air, kenapa dia lama? Satu, ada berlaku komunikasi dengan dia dengan jin dalam bilik air. Yang kedua, bilik air kan kawasan kotor. Maka kawasan ini kawasan yang disukai oleh jin. Maka ketika itulah dia banyak cerita, banyak idea, banyak benda yang dapat. Dan dia terhayal dengan apa yang dia berada dalam bilik air, sampai dia tidak boleh mendisiplinkan diri dia untuk mandi dengan cepat, beruduk cepat dalam bilik air. Jadi sesiapa yang berada lama dalam bilik air ada kemungkinan, kecuali lah kalau dia buang air tak puas, mungkin ini agak boleh dimaafkan. Tapi kalau dia senyap aja, itu berhati-hati tuan-tuan. Was-was. Was-was adalah gabungan di antara gangguan dan juga mental state seseorang. Orang yang was-was selalunya di antaranya mandi junub. Dia mandi, dia kata dia tak selesai, tak sempurna lagi. Mengambil uduk. Ada seorang wanita, dia was-was tentang kebersihan. Kotor, dia rasa sana kotor sampai berserabut. Tayar kereta pun dia cuci, kerana dia kata tayar kereta ini kotor. Memanglah tayar kereta kotor, apa yang dicuci? Tapi orang yang ada gangguan sampai ke tahap begini, was-wasnya tinggi. Saya ada seorang kaki tangan telekom, berjawatan tinggi juga, gaji dia besar, belum kahwin. Dia kalau dalam bilik air terlalu lama. Jadi dia datang kepada saya memudahkan rawatan dengan begini saja. Pertama, dia kena ada lawan satu. Mesti dah ada sikap bila masuk bilik air dah dalam tu aku nak lawan, aku nak disiplinkan ini, dia kena betulkan mental state dia. Yang kedua, saya minta dia banyakkan berzikir, membaca la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, kenapa saya memilih la haula wala quwwata illa billah? Sejarahnya ialah dalam sebuah kitab dikatakan bahawa cerita ini memberi kisah seorang saudagar yang selalu keluar dari rumah untuk berniaga. Dia keluar mungkin 3 minggu dan seminggu dia balik ke rumah. Inilah kerja harian biasanya. 3 minggu keluar, seminggu dia balik rumah. Jadi semasa dia tak ada di rumah, jin telah masuk ke rumahnya dan menyerupai dirinya.
Lalu dia telah bersama dengan isterinya, jin ini. Dan bila dia balik ke rumah, dia agak terperanjat lah. Selalunya isterinya kalau dia balik, tentulah nampak riang, sediakan minuman. Tapi isterinya buat selamba je, tak ada macam satu yang menggembirakan. Lalu dia bertanya kepada isteri dia, kenapa aku tengok kamu tak seperti biasa? Kamu tak sambut aku bila aku balik? Kamu tak sediakan aku minuman? Dia kata, balik apa? Isteri dia, balik apa? Kamu ada di rumah dah lama kamu di rumah. Balik apa? Kemudian muncullah jin ini keluar. Maka tahulah saudagar ini, tahulah si isteri itu bahawa jin ini telah pun menyerupai saudagar ini dan dia telah pun berada di rumah ini dah lama. Dan jin ini menunjukkan badannya yang lebih besar, lebih gagah daripada saudagar itu. Tentulah saudagar ini tak dapat melawannya. Maka dari hari itu dia kata, kamu berkongsi aku dengan isteri kamu dan aku nak kamu bawa aku. Maka ke mana saja saudagar ini pergi, dia akan bawa jin ini di bahunya. Dia kena dokong. Masya Allah. Sehingga satu ketika, saudagar ini tersepak batu yang agak besar. Lalu dia pun berkata, la haula wala quwwata illa billah. Apabila dia berkata itu, jin yang di bahunya telah lemah dan lembek, tidak bermaya. Maka hari itu saudagar itu tahulah di antara kekuatan dan kelebihan la haula wala quwwata illa billah ialah dia boleh melemahkan jin yang mengganggu. Dan ini kita buat kajian dan ini satu fakta yang tidak dapat dinafikan. Jadi kalau anda was-was, anda ragu-ragu tentang melakukan satu, mulakanlah dengan berzikir kepada Allah, membaca la haula wala quwwata illa billah sebanyak mungkin, satu. Yang kedua, susunlah determination untuk menghilangkan was-was. Baik, seterusnya, seorang yang ada gangguan ketika jaga, dia akan cepat marah dan mudah melakukan kesilapan. Orang yang ada gangguan, khususnya kalau dalam tubuhnya ada jin-jin yang bengis, jin-jin yang tak sabar, dia akan mudah cepat marah, pantang dicabar, nak bergaduh ya. Dan dia tidak boleh menerima kesilapan. Kalau dia menerima kesilapan, dia akan marah dan tak mahu menerima kesilapan yang sepatutnya dia boleh terima. Kerana apa tuan? Orang yang ada jin yang bersifat bengis, dia akan jadi bengis. Itulah bahana jin dalam tubuh manusia. Lain, tandanya ialah didorong oleh suara hasutan syaitan untuk melakukan maksiat seperti membunuh dan berzina. Kita pernah baca ya, ada seorang pembaca buku, dia baca buku rawatan. Akhirnya dia telah menikam ibunya kerana dia mendengar suara yang mengatakan ibunya itu adalah ada gangguan. Dan lalu dia menikam ibunya. Jadi dihasut melakukan kezaliman. Saya juga ada pengalaman merawat seorang pesakit yang datang kepada saya bersama isterinya. Dia datang dan mengadu kepada saya, dia kata, Ustaz, ini isteri saya. Saya kata, saya tahu kenapa. Saya Ustaz, dia kata, di bandar K ni, bandar K, satu bandar, di mana saja tempat pelacuran Ustaz, saya dah masuk. Name it, saya dah masuk, dia kata. Saya kata, kenapa awak cakap tu? Sebab isteri saya tahu. Dan saya memang nak menarik diri daripada kerja dia, tapi tak boleh Ustaz. Saya macam tak boleh melepaskan diri. Dia menangis di depan saya. Dan apabila saya scan, rupanya dalam tubuhnya ada jin yang boleh dikatakan sebagai seks mania. Maknanya jin yang kegilaan seks.
Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ini berlaku dan benda yang kadang-kadang tak terfikir dalam fikiran kita bahawa seorang itu boleh melakukan zina dan repeated zina kerana dalam tubuhnya ada jin. Jadi kalau anda mempunyai masalah dan kerap melakukan maksiat dan anda cuba nak kembali tetapi macam tak dapat, saya cadangkan, cuba ikhtiar berjumpa dengan perawat untuk dilihat sama ada anda ada gangguan atau tidak. Ini kita nak kaitkan juga pengalaman kita dengan orang-orang yang dikatakan LGBT. LGBT ialah seorang lelaki yang kita dapati yang mempunyai keinginan menjadi seorang perempuan. Kajian kami dan begitu juga kajian yang dilakukan di Indonesia, orang yang lelaki yang lembut ini, dia antara puncanya ialah dalam tubuhnya ada jin lembut. Bila jin ini masuk ke dalam tubuhnya, maka dia membentuk karakter orang ini. Dan kajian kita setelah kita keluarkan jin ini, alhamdulillah, orang ini bertukar kepada seorang lelaki yang normal. Walaupun dia mengambil masa kerana dia terbiasa, tetapi lebih mudah dan lebih terbentuk insya-Allah. Seterusnya, orang yang ada gangguan ini lenguh-lenguh seluruh badan. Orang yang ada gangguan badan lenguh, letih, malas kerana kita katakan tadi dia telah berada di tubuh kita. Bukan setakat dia ada di tubuh kita, dia makan apa yang dalam tubuh kita. Maka kita akan kekurangan zat-zat makanan dalam tubuh. Kita akan berat kerana aliran darah kita tidak berjalan dengan betul. Maka orang ini dan jin ini akan berkumpul pula di kawasan-kawasan tertentu, menyebabkan dia lenguh, malas dan sebagainya. Seterusnya, berasa seolah ada sesuatu yang mengikutnya. Dia ada sense seperti being followed. Tadi saya merawat seorang tepi jalan. Saja kenal begitu dan dia menceritakan kisah dia. Saya kata tak apa, saya nak scan awak sekejap. Tengah saya scan, saya dapat rasakan ada benda yang datang. Dia pun dapat merasakan, Ustaz, benda tu dah datang. Saya kata, okey, kita stop dulu. Sebab tak sesuai merawat di sini. Saya dapat rasa dia datang dan awak dapat rasa dia dah berada di sini. Maknanya orang yang ada gangguan ini, in some cases, apabila ni dia dah rasakan benda itu datang kepada dia. Baik. Akhir sekali, tanda gangguan juga ialah mengantuk ketika waktu-waktu tertentu atau mengantuk pada setiap masa. Dia boleh jadi mengantuk setiap masa, dia boleh jadi mengantuk pada waktu-waktu tertentu. Bagi orang yang mengantuk setiap masa, kebiasaannya jin tua lah, jin pemalas yang nak tidur saja. Bagi orang yang ada timing dia, ada schedule dia. Contoh yang selalunya ialah asar, maghrib, isyak. Atau apabila masuk waktu subuh, dia lagi dah mengantuk, tak boleh bangun-bangun. Orang yang begini, kalau yang di antara waktu yang standard, bila maghrib mengantuk, saya katakan anda sedang diserang. Salah satu tanda anda sedang diserang ialah mengantuk yang melampau. Bagaimana nak buat? Nanti kita akan bincangkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Cukup untuk hari ini, setengah jam saya rasa kita telah bersama, dan insyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan tajuk yang baru, iaitu gangguan ketika tidur. Seperti saya katakan, jangan terburu-buru untuk menuntut ilmu, jangan cepat-cepat nak habis, tetapi kita buat perlahan-lahan, fahami elok-elok, masukkan dalam senarai anda, catat apa yang saya katakan. Kalau anda ada buku, anda repeat baca buku ini, dan insyaAllah masa akan tiba kita akan membincangkan bagaimana kaedah merawat dan bagaimana usaha kita dalam membantu orang-orang yang tersakit, maupun orang yang tersakit itu diri kita sendiri. Sabar, izin Allah akan menentukan kita nanti insyaAllah. Yang benar itu daripada Allah, yang lain itu adalah kelemahan diri saya.
marilah kita menutup pertemuan kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.